Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Bertemu lagi kita dalam channel aku. Nama aku Ashraf. So, pada korang yang dah subscribe channel aku ni, aku ucapkan jutaan terima kasih pada korang. Korang memang awesome guys. Dan pada korang yang belum lagi tekan butang subscribe tu, ataupun yang baru je jumpa channel aku ni, aku harap korang boleh tekan butang like, subscribe dan tekan sekali butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang. Okay? Alright. So malam ni guys, aku nak ceritakan ataupun aku nak kongsikan kepada korang sebuah kisah yang dikongsikan oleh kenalan aku. Dan dia tak nak nama dia di-revealkan lah dalam video ni. Jadi aku gantikan dengan nama Zamri. Okay? So setelah sekian lama aku buat video kan, baru aku jumpa tagline lah. Tagline untuk channel Ashraf Amir ni. So, apa lagi? Jom kita check it out. Hashtag Serangga. So guys, malam ni kalau korang dengar suara aku sengau ke ataupun kurang macam ada something yang tak best daripada suara aku ucapkan mohon maaf lah. Sebab aku baru je baik daripada batuk-batuk sesama. Mungkin cuaca tak menentu kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi yelah batuk dan sesama lah. Aku harap korang boleh dengar dan ataupun faham lah apa yang aku nak sampaikan pada korang ya. Okay. So, balik pada cerita si Zamri ni. Okey, aku cerita dulu pasal Zamri ni Zamri ni kan, orangnya adalah orang yang sangat pembersih. Okey, dia orangnya sangat pembersih dan dia ni kurang percayalah dengan benda-benda alam sebelah ni, alam gaib ni. Sebab dia ni katanya tak pernah kena apa-apa gangguan lah sepanjang hidup dia. Kan? Tapi persepsi dia tentang alam sebelah ni berubah ketika dia bekerja di sebuah bandar, boleh katakan di Bandar Johor Bahru. Dia bekerja di sebuah pusat membeli belah di masa tu di Jasco Tobrau City sebagai seorang cashier lah dekat sana. Dan dia ni tinggal di tak salah aku Tangkak lah. Dia tinggal di Tangkak dan dia menyewa lah di salah satu flat di Johor Bahru berdekatan dengan tempat kerja dia. Okey, dia menyewa dengan ada lagi 3 orang kawan lah di rumah tu, di mana 3 orang lagi tu tak kerja sekali dengan dia. Seorang tu kerja di office kan? Seorang lagi, 2 orang lagi tu kerja samalah, kerja di kilang. Jadi yang kerja office tu biasalah 9.5 balik kan. Lepas tu yang 2 orang lagi tu kerja tak tentu, kejap shift pagi, kejap shift malam, macam itulah. Okey, dipendekkan cerita, si Zamri cerita dengan aku, dia ni masa masuk rumah tu, yelah orang baru masuk rumah tu kan. Lagi satu dia ni jenis pembersih. Jadi dia lah yang selalu mengemas rumah tu lah, mengemas rumah, benda semua kan. Dan lagi satu dia ni kerja cashier, ada shift lah, kejap kerja pagi, kejap kerja malam. Tapi kebiasaannya si Zamri ni dia akan kerja malam lah. Akan kerja, maksud aku bukan malam apa, dia kerja shift dia mula pukul 2 petang hingga 11 malam. Macam itu. Jadi bila dia balik tu, biasanya dia akan makan kat rumah kan. Makan kat rumah and then dia akan bersihkan lah pinggan mangkuk, apa, dapur semua kan. Orang baru, jadi dia tak apalah sekali-sekala bersih-bersihkan kan. Tapi kelama-kelamaan member kat rumah dia tu jadi lemak tau. Jadi lemak. Makan, bila makan tu dia tahu Zamri kalau balik mesti akan bersihkan semua. Jadi dia tinggalkan je lah pinggan, mangkuk, apa semua dia tinggalkan je lah kat dapur tu dengan tak berbasuh. Kadang-kadang makanan tu dibiarkan sampai basi kan. Macam tu lah kisah dia. Jadi si Zamri ni 1-2 hari boleh lah kan. 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan boleh lah layan kan benda cerita. Tapi bila dah lama, fed up lah si Zamri ni kan. Si Zamri ni mula dah merungut, korang ni makan tak boleh bersihkan ke? Kan?
kau makan cuci lah pinggan tu. Makanan ni buang lah. Tu kalau beli makanan agak-agak lah. Makan untuk korang seorang je. Tak payah beli banyak-banyak. Jom orang membazir. Bebel lah si Zamri ni kat kawan-kawan dia. Dia adalah kawan dia seorang ni, mulut dia celupar sikit kan. Dia kata, alah, alang-alang kau nak bersihkan je lah. Tak payahlah bising kan. Kemproh lah korang ni. Zamri cakap kemproh. Zamri ni orang Jawa. So dalam bahasa Jawa, kemproh ni pengotor ataupun pemalas ataupun yang sewaktu dengannya lah. Macam tu. Jadi dah semakin hari Zamri kena buat kerja rumah macam tu, dia naik fed up tau. Dia naik fed up. So dia pun kata, lantak korang lah lepas ni. Aku malas dah nak bersih-bersihkan rumah ke apa. Rumah ni nak bau busuk ke nak apa ke, lantak kau lah. Dan Selepas 3 bulan lah Zamri duduk kat situ, dia dah tak ambil tahu lah pasal nak bersihkan rumah ke apa. So kebetulan si Zamri ni duduk bilik seorang tau. Bilik dia ni dekat dengan dapur. Membayangkan tempat tinggal Zamri ni, dia duduk rumah flat. Rumah flat, korang tahulah, masuk rumah flat tu je, depan dah dapur. Depan dapur, lepas tu ada ruang tamu. Lepas tu ada bilik lah, 1, 2, 3 bilik macam tu. So bilik Zamri yang dekat-dekat dengan dapur ni. Dalam bilik Zamri juga ada master bedroom. Ada bilik air. Kira master bedroom lah bilik dia kan. So bilik air tu berkongsi dengan satu lagi bilik air dekat dengan dapur. Okey, nak jadikan cerita, satu hari Zamri ambil cuti 2 hari. Zamri ambil cuti 2 hari sebab dia nak cari rumah lah, nak cari rumah lain lah. Dia tak sanggup duduk rumah tu kan, dengan keadaan macam itu, dengan roommate yang pemalas kan, kemproh kan. So dia carilah, dia kata cari rumah lain lah. Dapat bilik kecil pun tak apalah. Janji aku tak semak kepala dengan rumah bersepah, dengan bau rokok, dengan apa benda semua macam ni kan. So bila dia cuti tu, dia pun pergilah merayau-rayau cari rumah, mana rumah yang ada kan. Sambil-sambil tu dia berjalan-jalan di sekitar kawasan Johor Bahru tu. Cari punya, dah terlewat balik. Lebih kurang lepas maghrib itulah katanya dia balik. Pukul 8, 8.30 macam itulah dia balik. So member ni pun balik. Sampai rumah tengok kawan-kawan dia semua tak ada. So dia call lah kawan dia yang kerja office tu, sebab dia rapat sikit dengan yang kerja office tu. Hello bro, kau tak balik lagi ke? Oh, kau cuti balik kampung. Ni si Arif dengan si Mansur mana? Oh, kerja malam. Balik pukul apa tu? Oh, 6 pagi besok. 6.30 pagi, pukul 7 tu balik Okey lah. Tak ada. Aku balik-balik tengok rumah kosong ni, mana ni kan. Okey lah. Okay, tak apa. Aku rehat. Okey, gerak. Tu dia pun tutup pintu, kunci apa semua. Dia pun terus masuk dalam bilik lah. Dia kemas-kemas apa yang patut apa semua. Dan dia pun tertidur. Okey Kau cerita dia kat sini tau guys. So si Zamri ni, dia tengah tertidur ni, tiba-tiba dia terkejut tau. Dengar bunyi macam ada benda jatuh kat dapur. Tadi dia bilik dia dekat dengan dapur. So bilik air dia tu berkongsi dengan bilik air sebelah. Atas dia tu tak tutup, dan di atas tu ada ruang tau untuk maknanya kalau panjat pun lepas lah pergi ke dapur. So dia dengar macam bunyi sudu jatuh. Ketang. Macam ni apa pula tu? Rumah sebelah kot. Zamri pun sambunglah baring. Orang sebelah ni mengamuk ke apa? Zamri dengar seakan bunyi cawan plastik tau. Cawan plastik jatuh ke lantai. Tak. So dia pun dia duduk lah. Dia duduk atas katil dia kan. Usap muka, usap rambut dia. So dia pergi bilik air, cuci muka lah. Sebab dia ingat dia belum solat isyak lagi kan. Cuci muka. Baru je dia nak ambil wuduk,
Tiba-tiba dia dengar bunyi pinggan jatuh. Okey kat rumah Zamri tak ada pinggan kaca, dia guna pinggan besi. Pinggan besi dengan pinggan plastik je katanya. Kau bunyi kat dapur kau ni. Budak-budak ni dah balik ke? Tiba-tiba dia dengar bunyi tapak kaki. Cekap, ketak, kepak, kepak, kepak kat dapur. Kepak, kepak, kepak. Arif? Mansur? Kau dah balik ke? Senyap tak ada sahutan guys. Senyap. Keadaan rumah tu senyap, sunyi. Dan secara tiba-tiba si Zamri ni rasa meremang. Ya, kenapa Jadi si Zamri ni rasa macam curious lah, nak tahulah apa benda. Mungkin pencuri ke apa kan. So perlahan-lahan dia buka pintu bilik ni. Tak ada siapa. So bila Zamri nak keluar daripada bilik tu, dengar macam ada orang mengenepikan pinggan-pinggan tu. Zamri dah makin macam curious lah, apa benda bunyi ni kan. So jarak pintu bilik si Zamri ni ke pintu dapur tu lebih kurang dalam 2-3 meter macam tu lah jauh jarak dia. So Zamri ni jalan pelan-pelan sambil dia pegang dinding tu kan. Jalan perlahan, jalan. Lagi macam lebih kurang lagi 2-3 kaki nak sampai ke dapur tu, dia dengar bunyi macam ni. Dengar seperti ada seseorang sedang menghirup sesuatu kat dapur. Dengar macam orang makan Maggi tu kan. So si Zamri dah berdebar dengan meremang, tengkuk ni semua dah naik buluan ni semua kan. Mansur, Arif, tak kelakar kau buat macam ni makin lama makin kuat tau dia dengar bunyi tu. Makin lama makin laju. Arif dia perlahan-lahan pergi ke sana. Alangkah terkejutnya dia apabila dia menjengah ke dapur tu. Dapur dia ni gelap tau, lampu tutup kan? Cuma diterangi oleh lampu dalam bilik air dia tu lah, sama-sama tu kan. Dia ternampak ada satu makhluk. Makhluk tu sedang membelakangkan dia macam ini. Baju dia macam baju warna coklat gitu, koyak-koyak apa semua. Rambut dia panjang macam tu tau. Tengah macam ini, menunduk, nyangkung. Si Zamri macam menurut Zamri, dia bila ternampak makhluk tu, dia seakan terpaku kat situ. Dia tak boleh nak buat apa. Kerongkong dia kaku, dia tak boleh nak bercakap. Dia cuma boleh Allahu Akbar dalam hati je. Allahu Akbar. Apa makhluk ni ya Allah. Dan tiba-tiba mungkin makhluk tu tersedar kehadiran si Zamri ni. Dia berhenti menghirup. Lahan-lahan makhluk tu pandang ke belakang. Zamri nampak jelas muka dia sebelah sini. Matanya merah, ada taring panjang sampai ke dagu. Lepas tu lidahnya panjang sampai ke dada. Lepas tu dia menjeli-jelikan lidah dia macam ular tu kan. Dan tak semena-mena benda tu melompat pusing ke arah Zamri. Zamri nampak dekat belakang dia tu sisa-sisa makanan terabur. Uish, meremang guys kau cerita ni. Terabur kat belakang ni sisa-sisa makanan. Benda tu macam si Zamri, yelah, dia Allah nak selamatkan dia kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zamri pusing, dia terus lari. Yang ni Zamri kata, aku tak tahu cak kenapa masa tu aku ni bodoh sangat.
Sepatutnya aku boleh keluar je. Pintu keluar tu dah dekat dah dengan pintu, aku ni dah dekat dengan pintu keluar rumah dah. Tapi dia memilih untuk masuk ke bilik dia. So dia lari masuk ke bilik dia, tutup pintu, dia kunci. Lepas tu pintu bilik air pun dia tutup, dia kunci. Dia tutup lah, dia tutup kan. Mana boleh kunci ni. Dia tutup je lah. Dia tutup, lepas tu dia ambil selimut, dia selubung. Sambil gigil-gigil lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa dia tengah Allahu Akbar tu, dia terdengar macam ada benda merangkak pergi ke arah bilik dia. Sambil macam dia dengar bunyi menghirup tadi tu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia duduk je dalam selimut tu. Duduk dalam selimut tu. Gigil dia kata dia. Dan Zamri kata dia tak sedar sampai berapa lama dia macam itu. Tahu-tahu dia tersedar tu dah azan subuh. Tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia macam Allahu Akbar. Dia buka selimut. Dia turun daripada katil dia perlahan. Dia buka pintu. Kau tahu apa yang nampak guys? Dia nampak macam ada bendali-bendali macam lendir-lendir dekat lantai tu. Lendir tu menjalar sampai ke dapur. Dia tengok je dia tu. Ya Allah, apa yang aku nampak malam tadi, ya Allah. Dan tiba-tiba, Assalamualaikum. Buka pintu. Hei Zamri, kau apa hal? Terkejut aku. Tu kawan-kawan dia, si Arif dengan Mansur ni balik lah. Tu si Arif dengan Mansur ni pun balik, masuk ke dalam rumah. Terkejut lah dia orang. Ish, ni apa benda berlendir-lendir ni rumah ni? Weh, apa pasal dapur ni bersepah sangat ni? Zamri, kau tak bersihkan ke rumah ni? Tu si Zamri ni dengan keadaan gigil-gigil macam tu kan. Orang ni dah lah kena ganggu macam apa malam tadi. Boleh pula member balik cakap macam tu. Tu si Zamri ni nak mempas pintu dia itu. Kau dengar sini aku nak keluar rumah hari ni juga. Weh, apa hal ni? Aku harap korang akan jumpa benda yang aku jumpa malam tadi. Aku nak keluar hari ni juga. So, Zamri terus masuk bilik. Makan barang dia. Dia pergi mandi solat subuh. Settle lah benda semua. Dia ambil kunci motor dia. Dia gerak. Dia terus, dia katanya dia balik tangkap. Dan Alhamdulillah lah, sampai dia dekat tangkap tu, dia buat calling orang dia semua. Alhamdulillah ada satu bilik kosong. Satu bilik kosong yang nak ada penyewa lah, kemasukan segera. So Alhamdulillah, dia pun dia mohon dengan majikan dia untuk tambah lagi cuti 1-2 hari untuk dia buat proses pindah masuk ke rumah yang baru. So guys, macam itulah cerita si Zamri ni. Okay, pengajaran yang kita boleh dapat dalam cerita si Zamri ni kan guys kan, janganlah jadi kemproh lah. Jangan amalkan diri tu jadi seorang yang pengotor ataupun seorang yang, macam mana nak cakap tak reti nak jaga kebersihan lah, senang cerita kan. Apalah salahnya kan? Tak kisahlah kita ni, walaupun kita ni lelaki, bersihkan apa yang patut kan. Lepas makan cuci pinggan tu. Lagi satu, janganlah membazir kan. Beli makanan sekadar cukup untuk kita makan lah. Ini konon-konon beli untuk sarapan pagi besok, lepas tu lupa benda tu basi, tinggal dia macam itu kan. Tak elok lah kan, membazir kan. So nak salahkan alam sebelah tak boleh juga. Itu disebabkan oleh kecuaian kita. Dan mereka macam kita nampak peluang nampak makanan macam tu, makanlah. Dan benda tu pun memang itu pun makanan dia. Jadi korang yang mengundang kehadiran mereka. Lagi satu, bila dah kotor kat dalam situ, confirm lah serangga-serangga ataupun haiwan-haiwan perosak ni akan datang dan
akan menyebabkan penyakit. So guys, no. Tak mau jadi pengotor-pengotor macam itu. Bukan susah apa cuci pinggan, cuci sinki, kan? Malam-malam terus ikat sampah tu. Kalau boleh tu buang-buang, kalau tak boleh buang, ikat dulu, letak satu tempat yang yang kita bersihkan lah macam tu. So aku cakap ni bukan aku nak berceramah ke apa. Ni peringatan untuk diri aku sendiri juga. Kan kadang-kadang kita ni manusia, kan? Kita ni mudah lupa, selalu buat kesilapan. Jadi sama-samalah kita saling mengingati. So guys, sampai di sini sajalah pertemuan kita untuk malam ni. Jadi sebelum kita berpisah, aku nak bagi pesanan pada korang. Korang boleh kongsikan kisah-kisah seram, pengalaman seram ataupun kisah ngeri yang pernah korang lalui melalui social media aku di bawah ni. Di bawah ni. Ada Facebook, Instagram, Twitter. Hit my DM, hantarkan kisah-kisah korang. InsyaAllah aku akan bacakan. Ataupun ada dua lagi cara. Korang boleh hantarkan email ke mnurashraf222@gmail.com ataupun aku ada sediakan link Google Form. Google Form ni korang boleh isi lah kisah-kisah korang dan hantarkan kepada aku. InsyaAllah aku akan baca dan aku akan siarkan dalam channel Ashraf Amir. Okay? So itu sajalah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain episod. Aku doakan korang semua sihat sejahtera, jaga kesihatan. Selamat maju jaya. Selamat malam. Assalamualaikum. #Seranta